So what we are going to do after this is basically want to transfer and also import our Excel file into the SPSS. And therefore, I want to explain to you lah how to do that. Dalam SPSS, dia tak boleh baca perkataan tau. Dia akan baca dalam bentuk numerical. So kalau kata macam lelaki ni kan, kita perlu mengajar komputer yang kurang hajar ini. Dia tak tahu lelaki tu berapa. Dia akan ikut nombor. So kita kena mengkonon-kononkan lelaki 1, perempuan 2. Itu dipanggil sebagai transcode lah. Nanti kita akan buat sebentar lagi. Baik. Pergi balik kepada SPSS anda. Anda dah pergi pada SPSS dah? Dah, bagus ya. Dalam SPSS ni, pada nama ni, anda boleh masukkan, tadi kan saya kata data view, variable view. Kan? Pergi dekat variable view, anda pergi dekat name ni, anda masukkan perkataan ID. Lepas tu anda tekan enter. Dah masukkan dah? Sekarang ni kita pergi SPSS pula. Tadi Excel, SPSS. Kita akan SPSS, Excel, SPSS, Excel, SPSS, Excel. Untuk a certain period of time je. Selepas ni dah tak ada dah. Kita akan pergi SPSS saja. Ini mula-mula memang. Sebab saya nak tuan-tuan dan puan familiar dulu. Apa yang saya cerita. Saya harap anda cuba faham. Jangan cuba untuk follow, untuk sedapkan hati. Tak. Buat sampai faham. Supaya anda boleh mengamalkan ilmu ini. Sewaktu anda menjadi penyawak awam selepas habis cuti belajar nanti. Boleh? Okey, pertama ID. Dah masukkan ID dah? Yang kedua adalah kita punya faktor yang pertama. Saya letaklah X1. Kemudian saya letak lagi X2 dan lain-lain lah. Okey, X1. X1 ni tuan-tuan dan puan adalah faktor yang pertama. Iaitu jantina. So tuan-tuan dan puan boleh letak X1. Labelkan dia sebagai jantina. Saya labelkanlah sebagai jantina. Follow ke tak follow? Follow ya. Okey. Kemudian saya nak ceritakan pula apakah dia punya cara bila guna SPSS ni. Pertama, dia ada name. Name ni adalah nama variable. Yang kedua adalah jenis. Anda boleh klik 3 titik ni. Anda boleh tekan 3 titik ni. Dia akan bagi jenis data apa yang awak maksudkan. Wahai penyelidik. Ni komputer tanya kita lah sebenarnya. Secara default, dia akan pilih sebagai numerical. Kemudian label ni adalah tempat untuk anda bagi makna kepada variable itu. That's why saya kata tadi, nama ni letak X1. Ada setengah-setengah kawan-kawan lain yang menggunakan SPSS ni, dia letak jantina tu di sini. Salah ke tak salah? Jawapan dia adalah tak salah lah. Okey je. Cuma kadang-kadang ia akan menyukarkan tuan-tuan dan puan-puan bila nak membuat data analisis nanti. Jelas ya? Ni anda kalau ikut nasihat saya ni yang dah 12 ke 15 tahun guna SPSS ni, mungkin lebih menjimatkan masa lah. Kemudian, selepas anda tekan label, sebelah sini ada values. Dengar baik-baik. Values ni hanya, apa dia? Hanya digunakan jika tuan-tuan dan puan-puan punya data adalah nominal ataupun ordinal. Maknanya data anda kategori lah. Sama ada nominal ataupun ordinal. Tolong ajar komputer ini. Maksudnya kena bagi value. Contoh dalam kes ini jantina. Kita tahu jantina kita ada 2. Sama ada you lelaki ataupun you perempuan. Betul tak? So ini data apa? Ini data kategori kan? Ini adalah skala pengukuran apa? Ini adalah skala pengukuran nominal. Betul? Therefore you need to specify it here. Jika data itu adalah data kategori. Kalau di bawah ini, cuba kita tengok. Data yang seterusnya selepas ini adalah bangsa. Dia adalah data kategori ataupun data numerical? Data kategori. Perlu isi tak? Jawapan dia adalah perlu. Mana-mana data kategori, tolong isi. Ya, apa dia? Tolong isi. So, jantina. Kita akan tekan 3 titik ini dan kita berikan value. Contoh, saya tulis 1. Dan saya labelkan 1 ini sebagai pandai, lelaki. Dan saya tekan 2, saya akan labelkan sebagai wanita. Kan? Nak panggil perempuan tak boleh kan? Kena panggil wanita. Lebih 30 panggil wanita. Macam tu. Okay, macam tu. Tak kisahlah. Lelaki, wanita. Atau lelaki, perempuan. Sama je lah. Kemudian tekan OK. Kalau anda tekan cancel, buat sampai kiamat pun takkan selesai. Ya, tekan OK. Jadi, apa yang akan berlaku? Dia akan keluarkan nombor 1 ataupun dia akan keluarkan nombor 2. Di mana nombor 1 itu adalah lelaki dan nombor 2 itu adalah wanita ataupun perempuan. Setakat ni jelas? Value ni saya nak tanya. Kalau umur, perlu tak kita isi? Pandai. Itu jawapan yang sangat pandai. Tidak perlu. Sebab dia adalah data numerik. Dengan kata lain,
Kalau data itu adalah numerical, interval dan ratio scale, tak payah. Hanya diisikan jika data itu adalah data nominal ataupun ordinal. Kita tahu ini data DASS, betul tak? Data DASS adalah data ordinal. Apa dia? Ordinal. Jadi perlu isi ke tidak? Jawapan dia perlu. Setakat ni jelas? Jelas. Ya, baik. Sebelah kanan ini adalah missing. Tak payah. Column, align, measures. Measures ni tolong pilihlah sebagai nominal. Okey, itu saja. Baik, begitu juga dengan X2 dan seterusnya. Sila isikan sampai habislah variable-variable kita. Okey, boleh buat? Okey, cuba buat sekarang. Okey. Saya akan buat dan kalau anda boleh follow, anda buatlah. Tengok macam mana saya buat dan anda boleh follow kalau anda sempat buat bersama. Ya. Okey, cara dia adalah seperti berikut. Okey, tengok. Ini cara pantas lah. Saya buat dulu yang X. X ni adalah variable lah. So, I'm going to copy here and then proceed to the new sheet. I'm going to paste it as a transpose. So, to do that, so that I'm going to make it much more easier. Dia akan jadi list lah macam ni. ID. Okay, lepas ID kita ada apa? X3. X3 adalah tahap pendidikan. Tahap pendidikan. Kemudian kita ada X4. Okay, X4 adalah apa? Umur. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada X5. Status perkahwinan. Okay. Siapa yang boleh follow, follow. Siapa yang tak boleh follow, anda boleh ni lah berdoa agar benda ni segera siap. Pekerjaan. Okey, kemudian X7. X7 adalah program. Baik, selesai. Seperti mana saya maklumkan tadi, mana-mana bahan yang berkenaan perlu diisi. Contoh bangsa. Bangsa saya akan tulislah. 1. Melayu. 2. Cina. 3. India. Ada tak tadi? Ada tak? 1, 2, 3, 4. Ada ke tak? Ada ada, saya isilah Melayu, Cina, India. Baik. Selepas itu kita ada umur. Umur tahap pendidikan. Maafkan saya, tahap pendidikan. So tahap pendidikan kita 1. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Untuk memudahkan saya berurusan dengan data ini, ada baiknya jika saya pergi balik questionnaire tadilah kan. Betul tak? Tak apa, tuan-tuan puan yang sedang berkicap seperti tidak dapat follow ni, saya amat faham perasaan itu, tak apa. Sebab nanti saya akan siapkan data ni supaya nanti lepas rehat kita dah siap data. Jadi anda boleh belajar macam mana nak buat, tapi nanti anda buat sendirilah bila nak buat research sendiri. Saya kena cepat ni, takut nanti ambil masa. Kalau siapa yang boleh follow, try follow. Macam mana skill yang saya nak tunjuk ni. Okey, saya ada, ada banyak rupanya. So, Melayu, Cina, India, nombor 4, Bumi Putera. Okey, nombor 5 adalah lain-lain. Okey, selesai. Kemudian saya ada tahap pendidikan. Tahap pendidikan saya ada 1, sekolah rendah. Kemudian saya ada 2, sekolah menengah. Okey, saya ada 3, college atau uni. Okey, saya ada 4, no formal education. Okey, selesai. Kemudian saya pergi yang bawah. Kita ada umur. Umur macam saya kata dia adalah data nombor kan. So tak payah isi Okey, status perkahwinan. Status perkahwinan saya akan isilah. Yang pertama adalah bujang. Okey, yang kedua adalah berkahwin. Yang ketiga adalah janda ataupun duda. Janda ataupun duda. Kemudian kita akan pergi kepada pekerjaan. Pekerjaan ini tuan-tuan boleh masukkan 1, pelajar. 2, profesional. Okey, 3 adalah separa profesional. Okey, kemudian tidak bekerja. Yang kemudian keempat adalah tidak bekerja. Ataupun tidak bekerja lah. 5 adalah bekerja sendiri. Selesai. Kemudian bidang. Bidang kita ada 1, kejururawatan. 2, KP, kesihatan persekitaran. 3, OT. 4, fizio. Saya nak cepat ni Fizio, lepas tu RNR, RR, 6, dental, lagi 7, farmasi, okey, 8, lanjutan, lagi 9, pengurusan. Baik, selesai. Kemudian kita ada soal selidik yang berkaitan dengan masalah kesihatan, iaitu depression, anxiety dan stress. Yang ini saya tahu bahawa soalan ini telah disusun mengikut
DASS punya formula lah ya. Jadi DASS kita ada 21 soalan betul kan? Okey. So saya akan buat A lah. A1, A2, A3, lepas tu A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 sampai 21 A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20. Okey, setakat ni jelas Boleh ke tak boleh ni? Okey, kemudian saya ada depression, saya akan buat Y1 depression. Okey, kemudian saya akan letak Y2 adalah anxiety dan yang ketiga adalah Y3 yang dipanggil sebagai stress. Baik, ada satu silap kat sini, saya tak masukkan nombor soalan yang ke-21. So anda boleh letak insert variable lah untuk letak A21. Yang ini semua sepatutnya saya masukkan soalan tu. Okey? Soalan yang berkenaan lah. Contohnya macam soalan pertama, susah untuk bertenang. Ini nanti sepatutnya saya masukkan dekat sini. Okey, itu cara dia. Faham ya? Saya tak akan buat sebab masa tak sempat. Okey, yang kat sini pun sebenarnya dia ada maksud dia lah. Kosong adalah not apply to me. Okey, satu adalah some degree. Okey, dua adalah considerable degree. Kemudian yang ketiga adalah most of the time. Most of the time. Baik, oleh kerana benda ni sama semuanya, maka saya boleh menggunakan aplikasi yang dipanggil sebagai copy and paste. So saya boleh copy dan saya paste. Ini contoh. Saya copy dan saya boleh paste lah sampai A1 sampai 21. Okey, selesai. Anda follow ke tak follow ke? Memang tak follow lah kan? Tak apa. Saya memang faham perasaan tu. Tak apa. Anda tak follow tak apa. Sebab dia sedikit technical. Nanti saya akan siapkan ni. Anda akan ambil lah. Alright, ni contoh. Nanti anda buat. Sebab kita tak sempat ni. Kadang-kadang khusus kat 90 sampai 2 hari baru boleh follow betul-betul. Okey, bangsa ni nominal. Tahap pendidikan nominal. Umur adalah scale. Status perkahwinan adalah nominal. Pekerjaan adalah nominal. Program adalah nominal. Okey, yang ini adalah soalan DAS. Adalah ordinal. Ya. Jadi dipersilakan untuk copy ordinal ni. Dan saya boleh applykan dekat semualah 21 soalan. Okey, 21 soalan. Okey, yang bawah ni adalah scale. Yang bawah ni adalah scale. Yang bawah ini adalah scale. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan telah siap menyeting. Ini baru dipanggil sebagai menyeting. Bukan menyetan, menyeting anda punya data. Baik. Download ni telah siap. Saya akan tulis sini data stress lah. Data stress. Data stress ni baru siap sebahagian ya. Sebab dia baru siap di bahagian variable. Bahagian data ni belum dimasukkan lagi. Betul tak? Okey. Jadi kita cuba masukkan satu data daripada data kita yang asal ni. Okey, pergi dekat ID ni. Ambil ID daripada nombor 1. Sampailah nombor 61. Cara nak ambil dia adalah tekan yang paling atas sekali, pergi yang paling bawah sekali, tekan butang shift. Lepas tu gunakan mouse, klik dekat tempat berkenaan. Dia akan menyelektkan untuk anda. Saya ulang lagi sekali, tekan yang paling atas, scroll yang paling bawah, tekan butang shift, tekan nombor yang anda mahukan, dia akan menyelektkan untuk anda. Tekan Ctrl C untuk copy, tekan Ctrl V untuk tampal. So, selesai penampalan yang pertama, iaitu data ID. Setakat ni, boleh buat? Boleh buat ya? Boleh buat. Dah pukul 10.11 dah Encik Aizat. Tadi kata pukul 10 nak rehat. Baik. Lepas ni awak akan rehat. Saya nak tunjukkan saja sebab video ni tengah direkodkan. Supaya anda boleh buat sendirilah kemudian ya. Walaupun kemudian tu mungkin tahun depan. Mungkin 10 tahun lagi. Mungkin takkan buat sampai pencen pun. Tak ada masalah. Cara dia... Ingat tak tadi, kita dah bagi tahu bahawa lelaki sepatutnya jadi nombor berapa? Perempuan jadi nombor berapa? Okey, cara nak ubah dia ada beberapa cara. Saya buat, awak tengok. Kalau awak boleh cuba buat, awak buat. Kita cuba buat sama-sama nak. Okey, pergi dekat jantina yang paling atas sekali. Pergi dekat data. Pergi dekat filter. Ini kaedah yang pertama, dipanggil sebagai filter.
Anda pergi dekat jantina ni punya list, anda boleh klik dan anda boleh pilih. Siapa yang anda nak pilih? Anda nak pilih lelaki. Klik lelaki. Dah klik dah? Dah klik Bila dah klik lelaki, anda boleh tekan butang 1. Anda boleh copy 1 ni dan anda boleh pastekan dekat semua lelaki-lelaki yang ada dekat dalam yang telah dipilih. Ini dipanggil select and filter. Yang kedua adalah wanita. Anda boleh klik wanita saja dan anda tulis nombor 2. Jadi wanita-wanita ini akan ditukarkan perkataan wanitanya kepada nombor 2. Faham tak? Dan anda tekan butang balik select all untuk menyelect semuanya balik 1 hingga 60. Maka dia telah tukar lelaki 1, perempuan 2. Okey? Yang lagi satu ni saya buat. Nanti awak tengok je. Kemudian bangsa. Bangsa ni nak buat filter boleh tak? Boleh. Senang je. Sama macam tadi. Tapi ada satu masalah. Bila banyak-banyak sangat macam ni kan. Ni banyak ni. Ni tak banyak lah. Yang banyak macam ni kan. Ni banyak. Bila banyak pun sama jugalah. Nombor 1 tu siapa. Nombor 2 tu siapa. Nombor 3 tu siapa. Lepas tu nak kena tallykan balik dengan SPSS kita ni. Betul tak? Sebab tadi kita dah spesifikasikan kan. Kita dah bagi tahu. Nombor 1 tu adalah apa? Kejururawatan. Nombor 2 adalah kesihatan persekitaran. Nombor 3 sekian-sekian. Nombor 4 sekian-sekian. Baik. Saya akan tunjukkan cara yang kedua. Cara yang kedua ini dinamakan sebagai control find and replace. Ini adalah kaedah yang kedua. Apa dia? Kaedah yang kedua, control and replace. Saya akan demokan sekarang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Harap bersedia. Anda nak buat. Kalau anda tak sempat nak follow, maka anda follow on call je lah. Atau tengok je lah saya buat ya. Nanti dah siap, anda ambil je. Contoh macam ni, program dengan bidang kan. Saya akan highlight the whole column. Saya akan tekan butang Shift Control H. Maknanya saya nak tekan butang Find. So saya tulis perkataan kejururawatan. Saya tekan butang 1 dan saya tekan Replace All. Semua perkataan kejururawatan sekarang sudah tak jadi kejururawatan, tetapi dia jadi nombor pandai. Yang kedua adalah kesihatan persekitaran. Saya akan tukar kepada nombor 2. Nak tukar tak boleh sebab perkataan tu tak ada. So saya kena tengok memang tak ada lah. Maknanya orang tu tak ada. Tak ada orang kesihatan persekitaran. Okey, yang seterusnya adalah yang seperti saya cakap tadi lah. Saya pakai apa nama ni tadi? Fisioterapi. Fisioterapi berapa? Fisioterapi 3. Fisioterapi berapa? Fisio 4. Okey. Kemudian kita ada lanjutan post basic. Lanjutan post basic berapa? Post basic 8. Pandai puan. Okey. Kemudian ada lagi berapa? Radiografi. Radiografi and diagnostik. Pengurusan. Contohlah. Pengurusan berapa? 9. Okey. Kemudian pergigian. Pergigian berapa? Pergigian 6. Okey. Kemudian radiografi dan juga diagnostik. Radiografi dan diagnostik berapa? RNR 5. Kalau 2 je, 5 je lah. 5. Habis cerita. So, nombor tadi telah bertukar dalam masa beberapa saat sahaja. Senang ke susah? Macam senang lah sebab saya yang buat kan. Okey, contoh berkahwin. Berkahwin ni tadi berapa? 1. Berkahwin 1. Yelah, betul. Setakat ni lah ya. Okey, yang kedua adalah, ya ke berkahwin 1? Bukan bujang 1 ke? Allahumma salli ala Muhammad. So, bila dah tersilap, apa nak buat? Cari nombor 1, gantikan balik dengan kahwin. Macam tu. Faham ya? Okey. So, kita cari yang pertama, bujang. Wahai komputer, jika kamu jumpa mereka yang bujang, jadikan mereka 1. Kemudian, jika kamu jumpa kahwin, jadikan mereka 2. Betul lah kan? Kahwin mesti ada 2. 1 suami, 1 isteri. Kemudian yang ketiga adalah janda atau duda. Janda ataupun duda, jadikanlah mereka itu 3. Ya? Alright, selesai. Jadi, saya telah tunjukkan 2 cara yang berkenaan. Anda boleh pilih mana-mana yang anda mahukan. Sekarang dah pukul 10.15. Anda boleh rehat dulu. Sekejap lagi kita sambung balik. Boleh? Saya akan siapkan semua data-data ni dan saya akan masukkan ke dalam folder dan saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan tuan-tuan dan puan akan lenggang kaki dan siap semua. Okey, dipersilakan untuk berehat. Kita akan masuk balik dalam pukul 10.40 boleh? 10.40 Okey, ini contoh siapa yang masih lagi mendengar ni tak ada masalah, boleh dengar. Siapa yang nak bergerak kepada hal masing-masing pun dipersilakan sebab saya sedang rekod. Jadi saya perlu teruskan sajalah ya sebab nanti takut ganggu.
Sekolah rendah 1, sekolah menengah 1, college university, no formal 4. So kat sini saya akan buatlah sekolah rendah itu 1. Okey, sekolah rendah itu 1. Okey, kemudian saya akan pergi kepada sekolah menengah. Sekolah menengah itu adalah 2. Okey, kemudian saya akan pergi yang ketiga, college ataupun university sebagai 3. 3. Okey, kemudian Melayu, Cina, India. Okey, Melayu 1. Right. Melayu 1. Okey, kemudian Cina 2. Okey, kemudian India 3. Okey, Bumi Putera 4. Bumi Putera 4. Okey, siap. Kemudian umur 1992 tolak 2003 berapa 31 31. Yang ni 1993 tolak 2003 30. 1985 38 kan? 1992 tadi berapa? 31 31. Okey, kita teruskan yang lain. Pelajar 1. Okey. Okey, kita akan tukar pelajar 1, replace all. Okey, professional. Professional adalah 2, replace all. Okey. Separa 2. Sebab kita dah tersilap tadi kan, sepatutnya separa profesional dulu. Separa 2 lah. Separa 2 kita 3. Kemudian kita pergi kepada yang lain-lain. Ada tak? Kita tengok Okey, data ni tak ada. Alright. So data ni dah siap. So bila dah siap, sekejap lagi kita boleh copy je data ni dan kita boleh terus gunakan dekat dalam SPSS. So now the data is already being transcoded from numeric into non-numeric. Tapi kat sini ada masalah ni sebab saya dah terfilter tadi. So dia jadi silap ni. So Cina 2, 2 Melayu 1. So professional 2, 2 separa professional 3. Okey, saya kena betulkan balik lah sebab saya dah terfilter. Okey, begitu juga dengan data-data lain. Okey, kita boleh tengok ada tak yang bukan nombor. Okey, so far tak ada. So last kali is the email. So the email can be removed now. So kita dah ada lah soalan-soalan yang berkenaan. Alright. So nanti boleh copy paste masuk ke dalam SPSS. Lepas ni boleh sembunyi.